Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah komited penuhi keperluan dan santuni wanita dan golongan sasar. Perinciannya terus saja bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Ya, sahih. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR Sabah melalui Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA akan terus komited menyantuni keperluan wanita dan golongan sasar. Cerminan dedikasi kerajaan dilihat melalui memeterai komitmen di peringkat antarabangsa, ratifikasi Konvensyen Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita selain menerima pakai deklarasi Beijing dalam Dasar Wanita Negara. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Dato' Flovia Ng, laporan Indeks Jurang Gender Global 2020 dikeluarkan Forum Ekonomi Dunia WEF meletakkan Malaysia di tangga 102 daripada 146 negara, sekaligus menunjukkan masih banyak perlu dilaksana bagi mengangkat agenda wanita dan mengurangkan jurang gender. Kita dalam fasa pembangunan dan kita tidak mau ada keciciran. Ya, kita juga mau di peringkat-peringkat daerah-daerah yang luar bandar itu juga tidak dilupa ataupun tercicirlah dalam fasa pembangunan ini, di mana kita mementingkan kepentingan gender itu juga kita akan angkat. Beliau ditemui media selepas mewakili Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Negeri, Dato' James Ratib, merasmikan penutupan program mengarus perdanakan gender dalam pembangunan luar bandar peringkat daerah Nabawan di Nabawan. Amat berterima kasih kepada pihak kementerian melalui Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah kerana dapat menganjurkan program ini khususnya di luar bandar, dan ini banyak memberi manfaat khususnya kepada wanita-wanita di daerah inilah. Memberi kesedaran kepada masyarakat akan kepentingan gender dalam pembangunan. Maksudnya sebagai contoh, kita macam OKU, warga emas, kanak-kanak, wanita perempuan semua menikmati pembangunan yang dirancangkan oleh kerajaan, dinikmati oleh semua masyarakat. Sangat bagus, boleh menambahkan kita punya menambah ilmu dan keterbukaan kita kepada program-program macam seperti inilah. Sebelum ini kita tidak tahu macam mana, tapi untuk yang kesamaan dan ketersamaan memang ialah apa maksudnya, kita boleh faham gender jantina. Mau kalau dapat menambah program ini di daerah Nabawan ini, mempertingkatkan seboleh-boleh, tambah lagi tahun depan supaya kami di rakyat Nabawan ini faham dan tahu apa itu kasih sayang di antara suami isteri. Majlis Ihtifal Ilmi Peringkat Negeri Sabah menyerlahkan lagi bakat dan kemampuan pelajar sekolah agama di negeri ini. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Dato' Ustaz Saiful Zaman Sangul berkata program itu juga meningkatkan lagi aktiviti kurikulum sekolah agama serta mengukuhkan hubungan pelajar, guru dan ibu bapa. Kita mengharapkan setiap tahun kita ada penambahkan kepada aktiviti ini karena keperluan anak-anak masa depan ini sangat mencabar, dan sudah tentunya persiapan anak-anak untuk memimpin negeri dan negara ini juga perlu kita beri keutamaan, khususnya dalam bidang ilmu, kemudian khususnya di sudut kemanjadian anak-anak, di sudut mereka boleh duduk di tengah-tengah masyarakat, bukan sahaja dia boleh punya ilmu tetapi kemahiran yang tinggi. Beliau ditemui media dalam Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Negeri SMAN Peringkat Negeri Sabah di Beaufort yang dirasmikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram. 6 acara dipertandingkan sempena majlis ini, antaranya tilawah Al-Quran, hafazan, senihat, bahas ala parlimen, pertandingan nasyid serta syarahan bahasa Melayu, Inggeris dan bahasa Arab. SMAN Toh Puan Hajar Rahmah muncul juara keseluruhan pertandingan yang melibatkan 162 peserta dari 6 buah SMAN. 27 sukarelawan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA menjayakan program Kembara Prihatin di negeri di bawah Bayu sempurnakan Sabah di Pulau Bumbung sempurna. Kembara 7 hari itu memanfaatkan penduduk kampung Balimbang berjasa sama-sama dan kampung berjaya.
Ketika ditemui RTM NAB Chancellor UMPSA, Profesor Dato Teknologis Dr. Yuzri Zainuddin berkata, penganjuran program bermatlamat memberi peluang kepada sukarelawan untuk mengenal budaya dan gaya hidup penduduk setempat selain berkongsi ilmu kepada pelajar sekolah. Budaya itu tidak menghalang kita untuk mencerahkan bakti kita kepada segala masyarakat, kerana kita tidak boleh menumpukan hanya pada sesuatu kelompok ataupun kumpulan di Semenanjung, tetapi juga kita harus libarkan sayap kita sehingga kepada negeri-negeri yang lain yang mana kita rasa bahawa mereka juga perlukan khidmat bakti yang kita boleh curahkan. Jelas beliau, penganjuran program turut melibatkan 5 kluster iaitu teknologi, khidmat komuniti, pendidikan, kerohanian dan kluster kepimpinan. Antara aktiviti termasuklah gotong royong Hari Lestari yang berjaya mengumpulkan 2,916 kilogram sampah, aktiviti pembelajaran luar bilik darjah dan tuition komuniti. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada Universiti Malaysia Pahang kerana telah datang ke Semporna. Jadi saya sendiri selaku alumni Universiti Malaysia Pahang berterima kasih kerana datang memberi sumbangan di tempat saya berkhidmat, iaitu di Semporna sendiri, dan menjejak alumni-alumni untuk bersama-sama lagi berkolaborasi untuk program-program yang sangat bermanfaat ini. Dekat sini kita ada 22 keluarga angkat. Kita dah dibahagikan kepada 4 buah kampung, di mana kampung-kampung ni adalah berdekatan satu sama lain. Apa yang saya suka dia adalah nature dia. Kalau kita tengok rumah dekat sini adalah rumah atas air, hanya sebahagian saja rumah atas darat. Dan saya suka pengalaman yang saya tak boleh dapat kat bandar. Rumah atas air ni dia lain nature dia. Kalau kita tengok view dia, suasana dia, cara pergaulan dia sangat berbeza lah dengan bandar. Pengalaman daripada bersama dengan keluarga angkat untuk 7 hari adalah pertama sekali keluarga angkat sangatlah ramah dan baik menyambut kami sebagai tetamu, menerima kami dengan baik, memberi layanan yang sangat baik, dan saya sangat gembira mendapat keluarga baru, dan jadi saya sangat happy lah dengan program ini. Pengalaman ini adalah sangat mahal dan saya rasa takkan dapat di mana-mana. Sempena program ini, Yayasan UMP dan UMPSA turut menyumbang 10 tangki air untuk kegunaan komuniti di Pulau Bumbum dan Pulau Mabul Semporna. Keputusan kerajaan menetapkan individu yang mempunyai lesen memandu kereta atau motosikal tidak perlu menjalani ujian teori kali kedua untuk memohon lesen dalam kelas berlainan mendapat reaksi positif rakyat Sabah. Rata-rata penduduk yang ditemui menyifatkan langkah itu memudahkan orang ramai untuk mendapatkan lesen dalam kelas berlainan. Pendapat saya, dia boleh menjembatkan masa orang yang sudah mengetahui tentang perkara-perkara di bengkel. So, dia lebih memudahkan kita untuk mendapatkan lesen. Saya rasa saya setuju. Dia punya kebaikan dia juga untuk memudahkan semua orang lah. Kita tidak macam susah lah untuk mengambil tu lesen bengkel semua tu kan. Dia memudahkan semua rakyat. Ya, bagi pendapat saya, dia menjimatkan masa ramai orang sama dia mengurangkan kos lah untuk itu ujian bengkel. Kalau saya itu sajalah saya pendapat. Setuju. Sehingga memang sudah kita pergi satu kali. Jadi kalau ambil lesen motor memang tidak perlulah pergi bengkel. Tapi kalau yang belajar sana mesti maulah. Ya, saya setuju. Rabuh lalu, Menteri Pengangkutan Anthony Locke mengumumkan berkuat kuasa 15 September depan, individu yang telah mempunyai lesen memandu kereta atau motosikal tidak perlu jalani ujian teori kali kedua untuk memohon lesen dalam kelas berlainan. Katanya ia memudahkan cara pengambilan lesen memandu serta menjimatkan masa dan kos sehingga RM100 bagi pemohon lesen. Baik, sekian paparan dari Negeri Bawah Bayu petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama Sahih. Silakan, Sahih. Baik, Anne, terima kasih.